Okey. Saya ulang sekali lagi. Kamu tengok garisan timuran, dia melintang. Garisan utaraan, dia akan menegak. Jadi yang tadi ni cikgu kata, garisan utaraan dia akan menambah mengikut arah utara daripada 51, 52, 53, 54. Sama juga dengan garisan timuran. Dia akan bertambah ikut arah timur. 28, 29, 30, 31, 32. Okey, nampak tak? Okey. Rujukan grid. Kombinasi antara nilai garisan timuran dengan utaraan pada titik persilangan. Okey, nilai garisan timuran hendaklah dibaca dahulu, diikuti dengan garisan utaraan. Okey, terdapat dua cara menyatakan rujukan grid, iaitu yang pertama, kita guna rujukan grid 4 angka. Sekejap lagi semua ni cikgu akan bagi contoh. Kemudian rujukan grid 6 angka. Okey, rujukan grid 4 angka lebih sesuai digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu kawasan yang luas. Contoh, kita boleh guna kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan perlombongan. Okey, ini contoh rujukan grid 4 angka. Maksudnya, kita ambil daripada utaraan dengan timuran. Okey, ni contoh. Jadi, untuk kampung raya, kita tengok kat sini kan, kampung raya. Rujukan grid 4 angka bagi kampung raya adalah 3153. Kita ambil kat sini 31. Kita ambil yang timuran dulu, baru kita ambil yang utaraan dulu, baru kita ambil timuran. 31. Kemudian timuran dia 53. Okey, faham tak? Ini sebab itulah kita panggil rujukan grid 4 angka. Sebab dia ada 4 angka sahaja. 3153. Okey, faham tak? Okey, langkah-langkah membaca rujukan grid 4 angka. Yang pertama, tentukan segi 4 grid bagi kawasan yang dipilih dalam peta topografi. Macam tadi, sebelum tadi kan kita baca tu kan. Kita crop dekat dia punya garisan 4 segi grid tu. Kemudian kita rujuk nilai garisan timuran dan nilai garisan utaraan. Kemudian kita baca nilai garisan timuran dan garisan utaraan yang berkenaan. Kemudian nilai timuran yang paling kecil, nilai utaraan yang paling kecil, yang duduk dalam garisan grid tu lah. Okey, kemudian rujukan grid 6 angka sama juga macam tadi juga. Tetapi dia digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu objek atau ciri geografi yang lebih kecil dan spesifik. Contoh, kita gunakan untuk sekolah, masjid, kilang dan balai polis. Ini kamu tengok. Okey, kamu tengok dia ada 6 angka. Kamu tengok dia ada 6 angka. Sebab tu kita panggil sebagai rujukan grid 6 angka. Yang tadi kita nampak dia ada 4 angka. Kita panggil rujukan grid 4 angka. Okey, langkah-langkah membaca rujukan grid 6 angka macam sama macam tadi. Perhatikan kedudukan kawasan dalam segi 4 grid yang dipilih. Bahagikan jarak antara dua garisan timuran tersebut kepada 10 bahagian sekata dan nombor 0 hingga 10. Bahagikan pula jarak antara dua garisan utaraan kepada 10 bahagian sekata dan nomborkan 0 hingga 10. Dapatkan titik persilangan garisan timuran dan utaraan yang merentasi. Dia lebih kurang macam tadi juga, cuma kawasan dia lebih kecil, bermaksud kamu spesifikkan dia dalam 4 segi tu. Okey. Kemudian kita tengok ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya.
Okey. Fizikal dulu merupakan yang cikgu tadi yang awal-awal lagi cikgu kata pandang darat fizikal ni adalah merupakan pandang darat semula jadi. Contoh tumbuhan semula jadi, hutan, rumput, payah bakar. Bentuk muka bumi, kontur, pantai berpasir, batuan, saliran, sungai. Okey, ini adalah contoh-contoh pandang darat semula jadi. Ada 3 tumbuhan semula jadi, bentuk muka bumi, saliran. Semula jadi ni yang dah ciptaan Tuhan. Memang wujud dekat bumi ni. Okey, itu kita panggil pandang darat fizikal. Okey, manakala kita tengok pandang darat, ciri-ciri pandang darat budaya pula adalah yang dicipta oleh manusia. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi, getah. Tadi kamu tengok kan, kalau pokok tu adalah simbol fizikal. Tetapi bila ditanam jadi pokok getah, itu adalah simbol budaya. Kemudian kuari, kelapa sawit. Daripada tanah tadi simbol fizikal, kemudian dia tanam pokok-pokok ni menjadikan ia sebagai pandang darat budaya. Sebab dia dicipta oleh manusia. Okey, pertempatan rumah taman tu kita sebut sebagai pertempatan. Rumah taman tak kira lah, rumah kat kampung ke, kita sebut sebagai pertempatan. Masjid, pejabat pos. Okey. Kemudian pengangkutan dan perhubungan, jalan raya, jalan kereta api, jambatan, ini kita panggil sebagai simbol budaya. Okey. Ini rumusan dia, pandang darat fizikal. Kita ada pandang darat semula jadi. Kemudian pandang darat budaya adalah pandang darat yang dicipta oleh manusia. Okey, ni contoh dia. Ni tadi cikgu sebut buat dalam bentuk gambar raja. Ni cikgu buat dalam bentuk carta bagi kamu faham. Contoh hutan, kontur sungai, pandang darat budaya, getah, pertempatan dan jalan raya. Okey, mengenal pasti pandang darat fizikal. Bentuk muka bumi, tanah tinggi, tanah pamah, tumbuhan semula jadi, saliran, keadaan pinggir laut. Semua ni adalah pandang darat fizikal. Okey, manakala kita tengok pandang darat budaya pula adalah ciptaan manusia. Pengangkutan, pertempatan, kegiatan ekonomi, pertanian, perlombongan, perindustrian, perikanan. Ini kita panggil sebagai simbol budaya. Hubung kait antara pandang darat fizikal dan budaya. Okey, pandang darat fizikal mula-mula adalah tanah pamah. Kemudian adalah fungsi dia adalah untuk pertanian. Kemudian bila diwujudkan pandang darat budaya sebab kita tanam padi sawah. Padi sawah ni merupakan ciri budaya. Daripada tanah pamah tadi adalah pandang fizikal. Bila kita tanam padi ni dikategorikan sebagai pandang darat budaya. Hubung kait dia kan. Daripada tanah pamah tadi kita sebut sebagai pandang darat fizikal. Kemudian kita tanam padi tu dikategorikan sebagai pandang darat budaya. Ladang teh. Kemudian pengangkutan jalan raya. Pertempatan, fungsi tanah pamah juga dijadikan sebagai pertempatan. Kemudahan sosial, sekolah, hospital.